Alhamdulillah, Alhamdulillah, mulai perjalanan ziarah kita dimulai di makamipun Mbah Kyai Soleh Darat ya. Mungkin sudah berulang kali dan beberapa kali bahkan di YouTube banyak menerangkan tentang makam daripada ataupun biografi daripada Mbah Kyai Soleh Darat. Beliau Mbah Kyai Soleh Darat kurang lebih lahir sekitar tahun 1820-an ya, ataupun pasca perang Diponegoro, dan beliau wafat ataupun sedo sekitar 1800 akhir. Fakum wa syafina ila rahmani maulakum sanohda mazayami mazayakum sanadra sarahmatak syana wa tausyakum salamullahi hayakum wa ainullahi tarakum sallallahu malana wa salama atainakum alal muhtari syafi'ina wa munggidina wa iyyakum jazalana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mulai perjalanan ziarah kita dimulai di makamipun Mbah Kyai Soleh Darat ya. Mungkin sudah berulang kali dan beberapa kali bahkan di YouTube banyak menerangkan tentang makam daripada ataupun biografi daripada Mbah Kyai Soleh Darat. Beliau Mbah Kyai Soleh Darat kurang lebih lahir sekitar tahun 1820-an ya, ataupun pasca perang Diponegoro, dan beliau wafat ataupun sedo sekitar 1800 akhir, antara 1890-an ya, hampir masuk 1900. Dan beliau kelahirannya ataupun asalnya daerah niku adalah Mayong ataupun itu ikut daerah nopo Jepara ya. Beliau bin Umar ya, Mbah Kyai Soleh Darat bin Umar niku asline Mayong daerah Jepara, dan beliau lama belajar di Mekah. Di antara sahabat-sahabat beliau yang satu letting satu nopo kurun nggih, beliau termasuk Mbah Kyai Khalil Bangkalan, beliau Mbah Kyai Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau Syekh Abdul Karim Al-Bantani, beliau Syekh Mahfud At-Tarmasi nggih. Meskipun mungkin dari beberapa beliau ini saling mengambil sanad nggih, dan guru beliau Mbah Kyai Soleh Darat Syekh Nawawi, beliau Habib Ahmad niku berporos ataupun berbunjer kepada Sayyid Zaini Dahlan. Terus penyusun kitab I'anatul Thalibin Sayyid Muhammad Syato nggih, itu diantara guru-guru beliau, dan masih banyak yang lainnya. Dan Mbah Kyai Soleh Darat sebelum belajar ke Mekah, beliau pernah belajar kepada Sayyid Alwi Al-Munawar, yang makamnya ada di belakang pondok pesantren Al-Fadlu. Maka beliau ini diberi gelar ya, anugerah dari pemerintah ya. Beliau termasuk dijuluki daripada guru Nusantara, Maha Guru Nusantara. Kok seperti itu? Karena beliau termasuk sanad-sanad ilmu ulama-ulama Jawa ini, terutama beliau kebanyakan bersumber kepada Mbah Kyai Soleh Darat. Bisa dikatakan pondok pesantren yang notabene Nahdlatul Ulama ya, baik di Nusantara ini kebanyakan itu larinya ke Mbah Soleh Darat. Kalau lihat kita di pondok Apik ataupun di pondok Kaliwungu nggih,
Termasuk di antara pendiri dari Kaliwungu itu adalah Mbah Kiai Rukyat. Mbah Kiai Rukyat beliau megurune karo Mbah Soleh Darat. Mbah Hasyim Asy'ari, di samping beliau belajar kepada Syekhona Mbah Kiai Khalil, beliau juga belajar kepada Mbah Kiai Soleh Darat. Bahkan diterangkan beliau termasuk berguru pada waktu itu bareng dengan pendiri Muhammadiyah ya, ataupun Mbah Kiai Ahmad Dahlan. Ya. Makanya nanti Mbah Kiai Soleh Darat ini punya mantu juga namanya Dahlan, tapi bukan Kiai Ahmad Dahlan pendiri nopo Muhammadiyah ya. Makamnya ada di Merkutos ini, menantu sekaligus murid beliau. Beliau Mbah Kiai Dahlan bin Abdullah At-Tarmasi, masih keponaan daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Itu diambil menantu oleh beliau. Dan beliau juga mempunyai menantu nggih yang fenomenal. Beliau di Pekalongan, mungkin jenengan pun nate ziarah napa dereng, nek dereng nggih saged ziarah nggih ten Masjid Banyurip, depannya itu ada makam namanya Mbah Kiai Idris nggih. Mbah Kiai Amir bin Idris niku beliau pernah menjadi menantu Mbah Soleh Darat. Tapi istrinya belum sempat mempunyai keturunan nggih. Beliau sudah wafat. Akhirnya beliau menikah lagi dan menetap di Pekalongan. Itu beliau alim-alime wong Jawa pada waktu itu nggih, Mbah Kiai sapa? Termasuk murid kinasih daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi, Mbah Kiai Amir niku. Sehingga Mbah Kiai Amir ketika pulang dari Mekah dan beliau menetap di Pekalongan, itu katanya orang-orang dulu banyak orang-orang di luar negeri yang nyantri kepada beliau Mbah Kiai Amir. Jadi nang Simbang Kulon pondoknya, tapi ada yang dari Yaman, ada yang dari negeri-negeri di luar negeri ini. Tapi setelah wafat beliau, yang di Pekalongan ini tidak bisa mempertahankan pondok pesantrennya, sehingga tidak hanya hilang nama pondoknya, tapi bangunannya pun hilang. Dan yang meneruskan itu keturunan dari istri yang dari Cirebon. Karena Mbah Kiai Amir sendiri itu bukan orang Pekalongan ataupun Semarang. Beliau adalah dari Cirebon, dari Cirebon, terus diikutkan orang tuanya kepada Mbah Kiai Soleh Darat, terus dibawa ke Mekah, dipasrahkan kepada Syekh Mahfud entah berapa puluh tahun di sana, sehingga sampai diangkat sebagai asisten Syekh Mahfud. Ketika Syekh Mahfud ada halangan ataupun tidak bisa ngajar, niku yang menggantikan adalah Mbah Kiai Amir bin Idris nggih. Mbah Kiai Soleh Darat ini termasuk salah satu ulama awal yang selalu menerjemah kitab-kitab. Jadi memang ya dari hati beliau ingin menerjemah, dan ada yang permintaan nggih. Termasuk terjemah Al-Qur'an itu permintaan daripada Raden Ajeng Kartini ya. Nah, sementara yang diterjemah oleh beliau banyak karyanya beliau, karena beliau itu sezaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Syekh Nawawi menyusun kitab juga banyak, menyarai kitab-kitab Imam Ghazali ataupun ulama-ulama yang lain ya, itu banyak. Nah, sementara Mbah Kiai Soleh Darat tidak menyusun kitab, tapi menerjemah, karena sangat-sangat butuhnya orang Jawa. Ora kabeh itu bisa nahwu sorof ataupun retorika bahasa, sehingga sama Mbah Soleh Darat dipermudah, seperti kitab Latoifu Toharoh, menerangkan secara detail tentang sesuci. Beliau juga menyusun yang kita kaji setiap malam 11 yaitu menerjemah kitab Syarhul Hikam. Beliau menerjemah termasuk ilmu tauhid namanya saya agak lupa terus Hidayatul Asqiya tentang tasawuf. Dan beliau sendiri termasuk murid daripada Syekh Ahmad Khatib As-Sambas, walaupun secara torekoh beliau mengikuti daripada Mbah Kiai Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Cuman dari murid Syekh Ahmad Khatib ini ataupun dari Syekh Abdul Karim ini yang menekuni torekoh sehingga menjadi mursyid sampai ke tanah Jawa ini Mbah Kiai Khalil Bangkalan,
terus Mbah Kiai Ibrahim Mrumbung nggih, Demak. Terus dari Jawa Barat itu adalah Syekh Tolhah. Terus satunya yang di Wonosobo Syekh Abdullah Fakih. Sementara dari beliau Mbah Kiai Soleh Darat, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau tidak menyebarkan di dalam ilmu Thariqah, tapi beliau mendukung nggih. Bahkan di dalam kitabnya Syekh Nawawi itu sering menyebutkan Syafi'iyan madhaban wa Qadiriyan Thariqatan. Beliau sering di dalam kitabnya mencantumkan bahwa saya adalah madhab Syafi'i dan Thariqah saya adalah Qadiriyah. Itu karya daripada beliau. Dan beliau Mbah Kiai Soleh Darat ini juga di dalam kitab Hidayatul Azkiyah itu menerangkan tentang ilmu Thariqah. Di dalam kitab Lataifut Thaharah pun beliau sedikit-sedikit nyerempet ke dalam cara orang itu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti menerangkan tentang ilmu tasawuf. Termasuk di dalam ilmu tauhid dan masih banyak lagi. Tentunya nggih niku mawon nggih, mugi-mugi manfaat anggenipun kula ziarah lan mugi-mugi yang salbarakahipun beliau temurun datang dzurriyyah ataupun keturunan beliau sehingga termasuk kegolong min ahlil ilmi. Allahumma amin. Kapsunatan Maulaya sholli wa sallim dahiman bika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa sidana wa firlana ma madaya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Taqabbalallah.